Sebenarnya tak ada apa-apa kontraindikasi lah untuk ibu mengandung dan ibu menyusukan bayi untuk mengambil teh kemboja, sebab teh kemboja ialah minuman functional drink yang kaya probiotik. Doktor, kita ke soalan yang seterusnya. Okey. Adakah sesuai jika teh kombucha ni diambil secara berterusan atau perlu dijarak-jarakkan? Contoh, mungkin satu bundle pack kan 4 botol ni boleh untuk seminggu ataupun 2 minggu macam tu kan. So bagaimana cara pengambilan tu, nak jarakkan 3 minggu stop seminggu ke, seminggu stop 2 hari ke, atau macam mana yang untuk cadangan yang sesuai? Okey, sebenarnya basically lah kan, teh kombucha ni kalau boleh ambil hari-hari kan. Tapi kalau kita rasa macam bosan ataupun kita rasa nak cut cost, boleh je selang sehari, tak ada masalah pun. Itu terpulang pada masing-masing kan. Dia tak ada kaedah yang khusus mesti macam ni, mesti macam ni. It's just a way of eating. Macam orang kata, patutkah saya ambil budu hari-hari? Terpulang kat you lah, hari-hari pun bosan juga kalau benda sedap kan. Jadi macam tu jugalah, macam ni. Jadi kita terpulang lah, kalau rasa bosan, berhenti, ambil balik. Macam tu. Dia tak ada mesti okey 3 minggu stop. Kita kena buang dengan konsep macam kita makan pil apa ke supplement. This is just a lifestyle. Macam mana ada masa kita makan, ada masa tak makan, ada masa kita rasa nak makan berterusan, ada masa kita nak stop. Terpulang. Tak ada masalah kan. Dia tidak akan menyebabkan masalah apa-apa pun. Kan kalau andaian mengatakan soalan pengambilan probiotik lama-lama akan kena autoimmune, itu sebenarnya mana karut lah sebenarnya kan. Sebab autoimmune disease berlaku akibat masalah leaky gut syndrome yang menyebabkan gangguan kepada penghasilan antibody, yang mana salah satu kaedah merawat masalah leaky gut ialah pengambilan probiotik. Sepatutnya pengambilan teh kombucha lah sebenarnya akan membantu masalah autoimmune disease, bukannya dia yang menyebabkan autoimmune disease. Jadi pandangan tu tak betul lah, tak tepat. Doktor, okey macam ni, sebab sebelum ni kalau macam ada yang minum direct, ada yang campur dengan air macam tu kan. Okey, sekali-sekala nak ubah, orang kata kan, kebosanan tu kan, nak try satu yang baru kan. Sesuai atau tidak teh kombucha ni diminum secara sebagai mocktail, maksudnya dicampurkan dengan jus ataupun buat smoothie, kita tambah sikit macam tu. Sebenarnya sangat sesuai lah. Kita kena pelbagaikan kegunaan. Kita boleh buat macam bukan jus lah, kita blend kita punya buah-buahan kan. Katalah kita nak buat, contohlah kita ambil apple dengan celery, dan kita nak air dia tu kita letak teh kombucha, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau jus sebenarnya tak dinasihatkan untuk pengambilan setiap hari, sebab jus adalah maksud jus tu ialah bila dibuang serat dan ambil jusnya saja, itu tak sihat lah kan. Tapi kalau lagi satu kaedah, kita boleh gunakan dalam kita punya salad sebagai pengganti cuka, boleh saja, tak ada masalah. Tambahkan dalam salad kita, dia akan ada rasa masam-masam sikit. Memang sangat sesuai lah. So itu ikut kreativiti masing-masing lah, macam mana nak buat. Boleh letak dalam minuman, letak dalam smoothie pun boleh kalau nak gunakan smoothie. Tapi syaratnya jangan letak gula. Itu pastikan itu saja kaedah. Jadi maksudnya tadi kita minta mocktail, tapi doktor cakap lagi boleh buat dalam salad juga. So kreativiti. Betul. Okey, ini soalan daripada ibu bapa. Okey. So, kanak-kanak seawal umur berapa sebenarnya boleh minum teh kombucha ni? Secara konsep lah. Kita cakap secara konsep sebab kita kena fikir sikit dengan konsep kan. Sebenarnya seawal bayi lagi, susu ibu ialah sumber probiotik dan prebiotik yang baik. Maknanya memang dari bayi kita dah boleh ambil. Cuma masalah teh kombucha ni benda masam, bukan benda yang sangat sedap untuk kanak-kanak makan. Jadi kalau ikut kan, bila kanak tu dah boleh minum selepas selesai breastfeeding lah. Selepas umur 2 tahun mungkin lebih sesuai untuk ambil lah berbanding kanak yang kurang daripada 2 tahun. Itu sajalah atas faktor rasa. Tapi dari segi khasiat sebenarnya probiotik sangat sesuai untuk semua peringkat umur. So kita boleh bagi kanak-kanak seawal, tapi jangan bagi yang pekat-pekat lah. Kita boleh cairkan sikit secara beransur-ansur untuk bagi pada kanak-kanak. Maksudnya kita cairkan atau satu sudu sedang yes, sikit-sikit sajalah kita ambil secara beransur, boleh introduce pada anak-anak pengambilan teh kombucha ni. Okey. Bagaimana pula dengan mereka yang ada isu diabetik, hypertension? Sesuai atau tidak untuk mereka mengamalkan teh kombucha ni? Saya tahu doktor dah cover dalam ni, tapi nak dengar juga. Betul lah. So
Sebenarnya ni kadang-kadang saya pelik soalan-soalan yang orang tanya. Kadang-kadang yang bertanya soalan kadang-kadang kena berfikir juga. Sebenarnya dalam isu diabetik, antara permasalahan utama diabetik ialah sistem antibody dia yang lemah. Dan antara kaedah kita nak meningkatkan antibody seseorang ataupun sistem imuniti seseorang ialah dengan pengambilan probiotik. So sepatutnya orang diabetik lah yang kena makan benda macam ni. Bukannya dia pula berfikir saya boleh ambil tak? Dia bukan soal boleh ambil atau tak, you sepatutnya ambil kan. Sebab cara itulah kita akan meningkatkan sistem antibody kita. Cuma ada juga persoalan dia orang tanya saya, okey, bukankah dalam tu ada gula sikit? Saya cakap macam ni lah, gula sedikit boleh diambilkan sebab dia bukannya haram. Dia adalah benda bahaya jika berlebihan. Lagi satu, dalam teh kombucha dia letakkan gula bukan dengan tujuan untuk memaniskan dia untuk diambil oleh manusia lah, maksud dia macam tu kan. Macam yang kita letak gula dalam air sirap ke apa yang kita minum sebagai pemanis. Itu konsep yang berbeza. Sebab gula yang diletak dalam teh kombucha adalah makanan kepada bakteria yang ada dalam tu. Dia bukan makanan kita, dia makanan bakteria tu. Jadi kalau kita tak letak gula langsung, habis tu kebuluh lah bakteria dalam teh kombucha. Jadi kalau kita ambil, menjelang kita nak ambil, mungkin dah telah terlalu sikit gula tu tinggal sebab dah dimakan oleh bakteria yang dalam tu. So tak perlu bimbang lah. Itu dia. Hypertension? Hypertension pun sama sebenarnya. Kalau ikutkan, orang ada hypertension, dia berkaitan dengan masalah rintangan insulin. Kan? Pengambilan teh kombucha juga ada kaitan dengan probiotik, dan kajian menunjukkan probiotik juga boleh membantu mengurangkan tekanan darah. So, orang hypertension bagus mengambil teh kombucha sebagai sumber probiotik yang dia boleh amalkan.